12.45. Jadi 10 minit saja sharp kali ini saya beri kepada kumpulan pelajar seterusnya diketuai oleh pensyarah mereka ya, Puan Zaleha Makno, dan seterusnya pelajar-pelajar yang hebat ni Muhammad Adam, Anis Soleha, Wafa Tahira dan juga Robiatu Adawiyah dengan tajuk kuasai tata bahasa, mantapkan sebutan. Jadi silakan Puan Haja Zaleha bersama anak-anak buahnya. Silakan. Ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dr. Nur Azhar, Dr. Rozi, rakan-rakan pensyarah, seterusnya anak didik, siswa, guru sekalian. Okey, berkaitan dengan hari ini, pembentangan hari ini yang diwakili, saya mewakili 4 orang pensyarah yang mengajar subjek fonetik dan fonologi serta subjek linguistik terapan, diikuti oleh pelajar dari kelas BM4 dan BM1 ya, iaitu diwakili Anis Soleha binti Khairil Anwar, Muhammad Adam bin Zulkifli, Wafa Tahirah binti Muhammad Nayan dan Robiatul Adawiyah binti Saidin. Okay. Alhamdulillah, jadi kalau kita lihat pada model yang kebentuk pembelajaran ini, pembelajaran bermakna melibatkan amalan pedagogi, rakan pembelajaran, ya, seterusnya pemanfaatan digital, persekitaran pembelajaran bermakna. Jadi dengan pelaksanaan KPBB ini, saya dapatilah ya, kami mendapati bahawa dapat ya melalui program ini atau showcase ini kita dapat mencetuskan ya hasil pembelajaran pedagogi yang lebih bermakna ya bagi pensyarah pelajar ya. Seterusnya dapat mencetuskan kreativiti dan inovasi dalam kalangan pelajar. Yang ketiga, dapat menghasilkan atau mengadakan perkongsian ilmu ya di antara pakar-pakar dalam bidang bahasa. Seterusnya, yang keempat, meneroka pelbagai maklumat secara mendalam berkaitan penggunaan bahasa Melayu ya, dan keterampilan berbahasa ya, melalui medium pengucapan awam. Kemudian yang kelima, meningkatkan kecintaan terhadap bahasa Melayu ya, melalui penyebutan bahasa Melayu standard. Okey, baik, dalam proses merungkai dan merangkai ini kita dapati ya, pensyarah akan memfokuskan kepada dua subjek ini yang melihat kepada kita kena pasti dulu ya. Pertama, mengenai hasil pembelajaran khusus ya. Yang kedua, menetapkan bukti hasil untuk dinilai, dan yang ketiga, merancang aktiviti PDP. Baik, hasil pembelajaran khusus yang kita bina ya, yang diambil daripada subjek BMMB 3013 fonetik dan fonologi bahasa Melayu, iaitu kami ambil yang keempat ya, HPK yang keempat, mengaplikasikan sebutan baku dalam kemahiran mendengar dan bertutur melalui persembahan aktiviti secara berkumpulan ya. Kemudian bagi subjek BMMB 3023 linguistik terapan, kami ambil HPK yang ketiga ya untuk kita cari big idea di situ, iaitu menghubungkan konsep transformasi generatif dengan proses pembentukan dan pembinaan ayat secara pembentangan dalam kumpulan. Okey. Seterusnya, daripada proses merungkai kerja khusus ini, kami menjumpailah menghasilkan big idea, kemudian melalui essential question dan juga melihat backward design ya. Bagi pengetahuan dan kemahiran khusus, kami melihat bila kita gabungkan big idea yang terhasil daripada HPK tadi, kami hasilkan big idea, iaitu kuasai tata bahasa dan mantapkan sebutan. Okey. Jadi melalui subjek BMMB 3013, pelajar melaksanakan ceramah atau forum yang bertajuk proses pembentukan dan penerbitan ayat bahasa Melayu berdasarkan transformasi generatif. Okey, dan bagi subjek BMMB 3023 juga, di sini kalau BMMB 3013 kontennya lebih kepada keterampilan berbahasa, aspek-aspek berbahasa semasa mereka menyampaikan ceramah atau forum.
ya, seperti gaya bahasa, kelancaran, fasih, kefasihan, sebutan, ya. Bagi subjek 3023, pelajar melaksanakan ceramah juga yang tadi kita gabungkan ceramah dan forum bertajuk proses pembentukan dan penerbitan ayat bahasa Melayu berdasarkan transformasi generatif. Maknanya bagi subjek linguistik terapan, rubrik penilaiannya adalah berdasarkan proses pembentukan penerbitan ayat yang dikemukakan oleh ahli panel ceramah dengan forum tadi, ya, yang menghuraikan tentang bagaimana proses pembentukan dan penerbitan ayat bahasa Melayu berdasarkan transformasi generatif. Okey. Baik, seterusnya saya serahkan kepada Adam, ya, Muhammad Adam. Baiklah, saya akan sambung pertanyaan insya-Allah. Pada peringkat 1 iaitu bukti pentaksiran. Kita akan lihat pada peringkat 1. The big idea bagi subjek fonetik dan fonologi dan juga subjek linguistik terapan bahasa Melayu ialah seperti yang Puan Zailah cakap tadi, kuasai tata bahasa, mantapkan sebutan. Soalan EQ ataupun soalan yang berkaitan dengan kerja khusus dan juga yang berkait rapat dengan big idea. Yang pertama ialah nyatakan ciri-ciri sebutan baku bagi kata asli dan pinjaman bahasa Melayu. Soalan kedua, adakah aktiviti forum atau ceramah dapat membantu meningkatkan kecekapan berbahasa dan keterampilan dengan menggunakan sebutan baku yang betul? Dan soalan yang ketiga, bagaimana proses pembentukan dan penerbitan ayat bahasa Melayu mengikut transformasi generatif? Penggunaan bahasa baku yang betul bakal menghasilkan generasi yang celik bahasa dan akan membawa kebaikan kepada masyarakat dan negara. Seterusnya, tugasan pembelajaran. Bagi subjek fonetik dan fonologi, pelajar perlu memastikan penulisan akademik yang menganalisis raja pohon, pengeluaran bunyi bahasa konsonan dan vokal bahasa Melayu. Pelajar juga perlu membuat transkripsi fonetik dialog-dialek negeri masing-masing. Pelajar perlu melaksanakan ceramah atau forum yang bertajuk proses pembentukan dan penerbitan ayat bahasa Melayu berdasarkan transformasi generatif. Bagi subjek terapan bahasa Melayu, linguistik terapan bahasa Melayu, pelajar perlu memastikan penulisan akademik yang mengkaji proses pembentukan dan penggolongan kata. Pelajar perlu menganalisis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan teks yang diberikan. Dan tugasan yang ketiga, pelajar melaksanakan ceramah atau forum yang bertajuk proses pembentukan dan penerbitan ayat bahasa Melayu berdasarkan transformasi generatif. Pada peringkat yang kedua, hasil yang kita harapkan daripada kerja khusus yang dijalankan, yang pertama ialah pengetahuan atau knowledge. Bagi subjek fonetik dan fonologi, pelajar diharapkan mampu menggunakan alat-alat artikulasi atau artikulator dalam sebutan baku. Seterusnya, menganalisis sebutan baku sistem ejaan Rumi, bahasa Melayu asli dan pinjaman melalui ceramah atau forum. Bagi subjek linguistik terapan bahasa Melayu pula, pelajar diharapkan dapat mengetahui proses pembentukan kata, penggolongan kata, menghurai frasa dan klausa, dan juga menganalisis pembentukan dan penerbitan ayat mengikut transformasi generatif melalui pembentangan secara berkumpulan, melalui ceramah atau forum. Dan seterusnya ialah kemahiran skill bagi subjek fonetik dan fonologi, mampu menyampaikan maklumat dalam kumpulan, menghuraikan fungsi artikulator semasa mengeluarkan bunyi vokal, konsonan dan diftong dalam kemahiran bertutur, dan juga mampu mengaplikasikan sebutan baku dalam kemahiran mendengar dan bertutur melalui persembahan aktiviti secara berkumpulan. Dan bagi subjek linguistik terapan pula, mampu menyampaikan maklumat berkaitan proses pembentukan ayat dan mampu menghubungkan proses pembentukan dan susunan ayat mengikut konsep transformasi generatif secara pembentangan berkumpulan. Saya menyambung perbincangan pada peringkat yang ketiga iaitu pelan pembelajaran. Aktiviti pembelajaran yang kita gunakan adalah where to, di mana where W menuju kepada ke mana arah tujuan, yang kita mementingkan kepada penghasilan produk yang berkonsepkan forum, wawancara atau ceramah. Dan seterusnya adalah H iaitu hook, di mana kita perlu menarik minat pelajar menggunakan pendekatan ICT. Yang ketiga adalah equip, membantu pelajar meneroka dan mengalami idea utama seperti kuasai tata bahasa, mantapkan sebutan baku dengan menggunakan digital tools dan resources. Yang seterusnya adalah R iaitu rethink, di mana kita menyediakan ruang dan peluang untuk pelajar berfikir semula dan menyemak menggunakan instrumen penilaian kendiri seperti senarai semak dan rubrik kerja khusus. Yang seterusnya adalah E, evaluate,
di mana pelajar diberi peluang menilai kerja mereka dan implikasinya, di mana kita menilai keberkesanan bahan multimedia interaktif. Yang seterusnya adalah T, iaitu tailored, sesuai dengan kepelbagaian kebolehan atau latar belakang pelajar, di mana persekitaran pembelajaran bilik darjah tersebut kita ambil kira arus perdana atau inklusif. Dan yang terakhir adalah organized, yang melibatkan pelajar secara maksimum dan berkesan melalui perbincangan kumpulan dan perbentangan. Baiklah, saya teruskan dengan kompetensi global 6C. Kompetensi global 6C yang pertama adalah sasiah, iaitu pelajar membina keterampilan diri melalui ceramah dan forum yang berkait dengan kursus. Yang kedua, melalui ceramah dan forum, pelajar dapat menyampaikan mesej dan maklumat kepada khalayak berkaitan dengan proses penerbitan ayat dalam bahasa Melayu, iaitu transformasi generatif yang membentuk aspek kewarganegaraan. Seterusnya, bagi kolaboratif, pelajar menggunakan Google Meet, Google Classroom, Quizzes dan Jamboard bagi tujuan pembentangan secara berkumpulan. Elemen seterusnya iaitu komunikasi. Pelajar berkomunikasi melalui pembentangan ceramah dan forum yang dilaksanakan. Pelajar juga mengaplikasikan kemahiran berfikir untuk pembentangan secara kritis. Dan yang terakhir adalah berbincang untuk menimbulkan idea yang sepakat dalam pasukan yang secara kreativiti berpasukan. Baiklah, saya akan teruskan bagi kerangka 3E. E yang pertama adalah extensions yang merujuk kepada keberhasilan pembelajaran lanjutan yang mana pelajar akan berkongsi maklumat bersama pelajar lain melalui aplikasi seperti WhatsApp, Telegram dan lain-lain lagi. Ini